Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hasif bin Zaidi dari Fakulti FPTV, memegang kad matris nombor DB240048 dan dari grup 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Syafiqah binti Nazrul Hisham, memegang nombor matrik DB240071 dan saya daripada Fakulti FPTV. Assalamualaikum, saya Ardana Shazlinda binti Sahruddin daripada Fakulti FPTV, memegang kad matrik nombor DB240073. Assalamualaikum, nama saya Nur Anis Awatif binti Syarah Anwar. Saya memegang nombor matriks DB240136. Saya daripada Fakulti FPTV dan daripada kumpulan 1. Assalamualaikum, saya Asnu Umairah binti Aliasa dari Fakulti FPTV. Kad matrik ialah DB240051. Nama saya Muhammad Nazir Daniel bin Johari daripada FPTV. Nombor kad matrik adalah DB240011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Ahmad Nizam dari Fakulti FPTV. Nombor matrik saya DB240134 dan saya dari grup 1. Saya akan menerangkan tentang pengenalan rukun negara. Rukun negara ni ialah falsafah rukun negara, rukun negara kebangsaan. Dia berlakunya peristiwa hitam pada 13 Mei 1969 yang menyebabkan keharmonian kaum yang berpecah belah, yang tidak bersatu padu. Lepas tu daripada peristiwa itu barulah wujudnya mewujudkan rukun negara, supaya rukun negara ni menjadi harmoni. Pada tahun dia wujudkan rukun ni pada tahun 31 Ogos 1970 untuk menyatu padukan kaum kita. Macam bila kita nak buat sesuatu tu, kita akan mengikut undang-undang supaya kaum ni tidak berpecah belah. Dia ada syarat-syarat dia macam tu. Saya akan menerangkan pernyataan masalah pelajar tidak menghayati dan menggunakan rukun negara dalam kehidupan mereka. Macam dia macam mengikut budaya luar, apa budaya luar tu buat dia ikut. Lepas tu dia macam dia tidak selaras lah dengan nilai rukun negara kita. Lepas tu dia tidak menggunakan prinsip kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan mereka. Macam dia macam tidak menggunakan tu, macam tidak beradab, macam membuli, kata wasap, tidak menghormati orang tua, macam tu lah. Buat ialah pelajar ni kini semakin kurang minat dengan patriotisme dalam diri. Macam kita boleh melihat daripada sikap mereka yang tidak mengingin dan mengikut kempen-kempen yang ada semasa hari patriotisme berlangsung dan tidak menghormati lagu dan jalur gemilang tu dikibar. Macam mereka ni adalah waktu atau hari sekolah kita akan setiap berikunan ataupun mana-mana kita akan buka lagu negara, and then mereka tidak menghormati kawan-kawan. Itulah contoh-contoh yang tidak menghormati rukun negara dan tidak minat dan menggunakan dalam diri mereka. Yang ketiga ialah pengaruh negatif media sosial dan globalisasi. Contoh dia ada pengaruh budaya luar ni. Macam contoh budaya luar ni akan buat sesuatu trend ke apa-apa ke, lepas tu dia mengikut lah, menyebabkan yang dia tengok benda tidak faedah, lepas tu dia ikut yang tidak selaras dengan nilai rukun negara kita. So benda ni menyebabkan mereka macam pengaruh negatif budaya sosial lah, yang tidak setanding dengan rukun negara, nilai rukun negara kita, mereka ikut. Itu ialah salah jugalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk slide yang saya akan bentangkan adalah adjektif. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap kefahaman dan penghayatan pelajar FPTV terhadap prinsip rukun negara. Jadi bagi tujuan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelajar dapat memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara dalam kehidupan harian mereka. Bagi yang kedua pula adalah mencadangkan cara-cara berkesan untuk meningkatkan nilai rukun negara dalam kalangan pelajar FPTV.
Jadi objektif ini bertujuan mencari kaedah atau strategi yang sesuai untuk menanam dan mengukuhkan nilai-nilai rukun negara dalam kalangan pelajar. Yang terakhir adalah menganalisis peranan rukun negara sebagai falsafah dalam memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian antara pelajar. Fokusnya ialah menilai bagaimana rukun negara dapat digunakan sebagai asas untuk membina semangat perpaduan dan hubungan yang harmoni dalam kalangan pelajar. Jadi itu daripada saya. Jadi saya akan terangkan metodologi kajian yang kami lakukan. Dalam metodologi kami mempunyai 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A merangkumi maklumat responden, bahagian B mempunyai kefahaman pelajar terhadap rukun negara, bahagian C cadangan untuk meningkatkan kesedaran pelajar terhadap rukun negara, dan sasaran responden kami adalah sebanyak 30 orang pelajar FPTV UTHM. Seterusnya saya akan menerangkan dapatan kajian yang kami dapat melalui 30 orang responden pelajar FPTV UTHM. Jadi pada bahagian kefahaman pelajar terhadap rukun negara, terdapat 43.3% pelajar sangat setuju bahawa rukun negara memelihara cara hidup yang harmoni. Seterusnya, terdapat 53.3% pelajar setuju bahawa rukun negara memelihara cara hidup yang harmoni. Seterusnya, pada bahagian rukun negara sebagai falsafah negara pula, terdapat 53.3% pelajar memilih sangat setuju bahawa rukun negara merupakan falsafah bagi negara kita. Dan 40% pelajar setuju dengan rukun negara sebagai falsafah negara, kerana kita tahu rukun negara yang diwujudkan berdasarkan peristiwa hitam yang pernah berlaku di negara kita yang melibatkan kaum. Oleh itu, rukun negara wujud untuk memupukkan lagi patriotism dalam diri masyarakat negara Malaysia dan juga mengeratkan silaturahim di antara kaum-kaum dan budaya di Malaysia. Seterusnya, pada bahagian cadangan untuk meningkatkan kesedaran pelajar FPTV terhadap rukun negara, majoriti pelajar memilih aktiviti co-curriculum sebagai kempen kesedaran, kerana kempen kesedaran ini lebih memberi impak yang tinggi kepada pelajar untuk lebih memahami apa itu rukun negara, apa impaknya rukun negara dalam hidup sebagai pelajar. Dan seterusnya, kedua tertinggi adalah penyertaan dalam program komuniti dan dialog antara kaum. Oleh itu, pelajar-pelajar dapat berbincang mengenai kepentingan rukun negara dan membahaskan tentang betapa positifnya impak jika kita mengamalkan rukun negara dalam rutin harian kita. Platform seterusnya yang dapat membantu pelajar dalam meningkatkan kesedaran terhadap rukun negara adalah platform media sosial. Ini kerana platform media sosial sangat berleluasa, lebih-lebih lagi kepada zaman generasi Z sekarang, kerana generasi Z lebih meluangkan masa mereka menggunakan media sosial. Oleh itu, jika kita menekankan penyebaran rukun negara dalam media sosial, generasi Z ataupun murid-murid pelajar-pelajar ini akan lebih mengetahui dan terdedah dengan pengetahuan rukun negara Malaysia. Saya akan menerangkan isu utama penghayatan nilai rukun negara dalam kalangan pelajar FPTV. Contohnya, penting bagi memupuk sahsia, identiti pelajar itu membentuk supaya menggunakan 5 prinsip rukun negara. Yang kedua, boleh memperkukuhkan penghayatan rukun negara sebagai asas pembentuk jati diri. Penting bagi jati diri dia FPTV itu, murid FPTV, pelajar FPTV itu memperkukuh lagi rukun negara agar membentukkan kepada yang unggul dan menyumbangkan kepada negara. Kita tak tahu mereka akan jadi apa satu hari nanti. Contohlah kalau mereka jadi Perdana Menteri ke, apakah mereka kena tak jadi pun mereka kena memperkukuhkan lagi
penghayatan rukun negara ni dalam diri. Ketiga ialah cabaran strategi menghayati rukun negara dan generasi muda di dalam FPTV. Dia mengenapati faktor dan penyebab yang dia tidak minat dengan penerapan rukun negara ni, yang menghalang dia untuk menerap nilai murni dalam diri dia. Lepas tu dia kena mencadangkan strategi lah untuk masalah yang dia hadapi tu, untuk dia bersatu balik, berpadu balik dalam diri dia menggunakan perpaduan kalangan pelajar FPTV. Dia macam strategi tu mestilah berkesan untuk menyatu padu balik dalam kalangan FPTV lah. Seterusnya, saya akan membentangkan isi perbincangan subtopik yang pertama, iaitu kepentingan rukun negara kepada pelajar. Jadi, kepentingannya terdapat 3 kepentingan, iaitu membentuk jati diri sasiah yang positif, memupuk semangat perpaduan dan toleransi, dan juga meningkatkan patriotism dalam diri pelajar. Yang pertama iaitu membentuk jati diri dan sasiah yang positif. Pelajar yang menghayati rukun negara akan mempunyai nilai murni yang lebih tinggi seperti hormat menghormati, disiplin dan juga bertanggungjawab dalam diri mereka. Seterusnya, memupuk semangat perpaduan yang positif. Seterusnya adalah meningkatkan semangat patriotism. Oleh itu, pelajar yang lebih menghargai negara, mentaati undang-undang, mengikuti undang-undang yang ditetapkan akan lebih memahami dan menerapkan rukun negara dalam diri mereka dan juga dapat menyumbang ke arah kemajuan negara. Subtopik yang kedua pula adalah berkaitan pengaruh nilai rukun negara terhadap pembangunan karakter pelajar. Jadi, di dalam pengaruh nilai rukun negara ini terdapat 5 prinsip rukun negara, iaitu yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Oleh itu, setiap prinsip-prinsip rukun negara tersebut mempunyai makna di sebalik perkataan atau ayat yang kita lafazkan semasa melafazkan rukun negara. Dalam prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, ianya dapat membentuk pelajar berakhlak mulia, berdisiplin dan juga mempunyai pegangan agama yang kuat. Seterusnya, bagi kesetiaan kepada raja dan negara, ia dapat melahirkan pelajar yang patriotik, bertanggungjawab terhadap keamanan dan juga kemakmuran negara. Seterusnya, keluhuran dan perlembagaan. Ia dapat membentuk pelajar yang menghormati hak asasi dan kebebasan individu ataupun masyarakat serta undang-undang tertinggi negara. Selain itu, ianya juga dapat mendidik pelajar agar lebih memahami hak dan tanggungjawab sebagai warga negara Malaysia. Yang keempat adalah kedaulatan undang-undang, iaitu membina kesedaran kepada setiap individu bahawa mereka perlu mematuhi undang-undang negara, tidak kira status ataupun pangkat. Seterusnya, dapat melatih pelajar untuk berfikir sebelum bertindak dan mengelakkan diri daripada melakukan kesilapan ataupun jenayah. Yang terakhir sekali adalah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini dapat membentuk pelajar untuk beradab, berbudi bahasa dan juga menghormati orang lain. Selain itu, dapat membina hubungan yang harmoni antara pelajar, guru, ibu bapa dan juga masyarakat-masyarakat lain. Seterusnya, saya serahkan pembentangan ini kepada presenter yang seterusnya, iaitu Azim. Terima kasih. Okey, bagi isi perbincangan subtopik yang terakhir adalah kerjasama ibu bapa, sekolah dan masyarakat dalam mengukuhkan penghayatan bagi rukun negara. Yang pertama adalah peranan ibu bapa. Jadi peranan ibu bapa dapat mewujudkan suasana rumah yang harmonis, bersifat terbuka dan saling menghormati sesuai dengan semangat perpaduan dan kesopanan. Juga membimbing penggunaan media sosial secara beretika selaras dengan prinsip kesopanan dan kedaulatan undang-undang. Jadi bagi yang kedua adalah peranan institusi. Institusi pula adalah mengadakan aktiviti yang memupuk semangat patriotik
dan perpaduan seperti sambutan kemerdekaan, pertandingan pidato, lawatan sejarah dan forum kenegaraan. Ia juga dapat melatih guru sebagai ejen nilai agar mereka dapat mengekalkan konsisten untuk menyampaikan mesej dan amalan prinsip rukun negara pengajaran harian. Bagi yang terakhir adalah peranan masyarakat. Jadi untuk bagi peranan masyarakat adalah menyokong program komuniti yang dapat memupuk perpaduan. Seperti contohnya gotong royong, sukan komuniti dan sambutan perayaan pelbagai kaum. Ia juga dapat memeteras pengaruh negatif seperti ekstremisme, diskriminasi dan budaya kebencian yang bertentangan dengan semangat rukun negara. Jadi itu subtopik bagi yang terakhir. Jadi sebagai penutup, rukun negara merupakan falsafah yang mencerminkan hasrat negara untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu, adil dan progresif. Ia berfungsi sebagai teras ideologi nasional dan alat penyatuan rakyat dalam konteks masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya. Penekanan kepada perhatian rukun negara daripada di peringkat awal amat penting sebagai usaha pengukuhan jati diri golongan masyarakat luar dan mahasiswa yang beridentiti untuk memupuk nilai saling memahami antara satu sama lain dalam usaha memperkasa semangat bernegara. Okey, jadi untuk slide part yang terakhir adalah peranan setiap ahli. Yang pertama adalah Nazmi. Nazmi bertindak sebagai ketua kumpulan dan peranannya adalah memimpin dan meneras aktiviti kumpulan. Membahagi tugasan mengikut kemampuan ahli. Ini penting supaya setiap ahli tahu peranan masing-masing dan kerja dapat dilaksanakan dengan lebih efisien. Yang kedua pula adalah Anis. Anis merupakan penolong ketua dan peranannya adalah membantu ketua dalam pelaksanaan tugasan, menggantikan ketua untuk menjalankan tugasan sekiranya perlu. Jadi penolong ketua ni dapat memastikan tugasan tetap berjalan walaupun ketua tidak hadir. Bagi yang ketiga pula adalah Adriana. Adriana berperanan sebagai setiausaha dan tugasannya adalah mencatat semua perbincangan yang dibuat semasa mesyuarat, menyediakan laporan berkaitan tugasan. Jadi ini amat membantu memastikan semua maklumat penting dapat direkod dengan lebih tepat. Yang seterusnya adalah Hasif. Hasif bertanggungjawab sebagai pencari maklumat dan peranannya adalah mengumpulkan maklumat yang relevan berkaitan tugasan, memastikan sumber yang diperoleh adalah sahih dan boleh dipercayai. Maklumat yang tepat amat penting dalam menghasilkan tugasan yang berkualiti. Bagi yang terakhir adalah Amirah, Asni dan saya bagi pembentang untuk menyampaikan hasil kerja kumpulan kami. Juga mewakili kumpulan dalam sesi pembentang seperti hari ini. Jadi untuk sebelum penutup, bagi kepentingan juga peranan setiap ahli dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi, membantu setiap ahli merasa dihargai dan bertanggungjawab. Jadi itu daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.